Bandaraya Tokyo mungkin terletak sekitar 500 km daripada pusat gempa yang berada di Ishikawa. Tapi mungkin kita dapat fahami bagaimanakah situasi semasanya di kota metropolitan itu. Saya ingin bersama dengan saudara Aminuddin Baki. Beliau merupakan warga Malaysia yang kini berada di Tokyo. Aminuddin mungkin dapat bantu kita untuk memahami Tokyo mungkin bukan dalam kawasan ancaman tsunami. Adakah gegaran gempa yang berlaku sekitar beberapa jam yang lepas dirasai dan juga bagaimana pengalaman dan juga apa yang dirasai sekitar 2 atau 3 jam yang lepas? Saya di rumah pada waktu itu memang tak terasa langsung. Untuk tahun baru ni, on New Year's ni, selalunya tak ada kedai yang buka. Usually lah di Jepun ni, so biasanya orang akan ada di rumah saja. So terus program televi yang saya tengah menonton tu terus turn to news. Okay. And sekarang masih lagi into news. So memang tak ada program TV yang berlangsung sekarang ni lah. Sekarang ni semua just news. Press conference daripada Japan Meteorological Agency dan sekarang press conference daripada Japanese government sekarang sedang berlangsung. Okey, itu juga kita paparkan sidang media yang dilakukan oleh jurucakap pihak kerajaan Jepun. Aminuddin, mungkin kita dapat fahami juga kalau tahun baru tu, kalau di Tokyo tadi katanya kedai banyak tutup, ramai yang bercuti, tapi ini juga masanya untuk mereka pergi keluar bercuti di kawasan-kawasan pelancongan dan sebagainya. Adakah itu yang berlaku di Jepun dan juga di Tokyo khususnya? Mungkin ada juga, tapi tahun ni salji tak berapa banyak, so mungkin tak banyak yang pergi ke kawasan salji ataupun yang mungkin pergi ke kawasan East Coast, West Coast, Sea of Japan Coast tu mungkin yang balik kampung lah. Yang memang dia punya kampung dia di Ishikawa ataupun di Yamagata ataupun di Toyama jugalah yang affected. So tapi rasanya tak ada yang bercuti di sana untuk tujuan tahun baru lah. Aminuddin, kalau Tokyo tu memang metropolitan, memang jutaannya di situ. Tapi kalau di kawasan seperti Ishikawa, di Fukui, di Niigata ini kawasan pesisir pantai laut Jepun ni, bagaimana kawasannya? Apakah aktiviti ekonominya kalau kita dapat fahami? Tadi kata macam kawasan kampung dan sebagainya. Berapa kepadatan penduduknya? Mungkin more spread out compared to kawasan metropolitan macam Tokyo ni. Tapi there are still major cities di Sea of Japan Coast, which has Niigata is a big rice industry. Of course, Ishikawa is very known for its seafood and so forth. Obviously, yang paling risau sekarang ni is sekarang the nuclear plant lah. Sekarang ni they are still checking. At the moment, it seems that it's not affected. But if that is affected, itu yang paling risau lah sekarang ni. Dan kita tahu juga power plant di Jepun kalau kita lihat gempa ataupun tsunami berganda yang berlaku pada tahun 2011 dahulu. Adakah magnitud dan juga kerisauan itu sama seperti lebih 10 tahun dahulu ataupun bagaimana pada ketika ini? Jepun dia pakai scale a bit different daripada yang normal, which is magnitude. We use Shindo, which is a different system. Scale. So they are saying it's Shindo 7, which is the highest. Tapi what I understand is that magnitude yang kena dekat Ishikawa ni is about magnitude 7.6, I think. Yang 2011 tu was magnitude 9. So a bit different in terms of magnitude. So at the moment rasanya tak sama. Tapi tadi press conference daripada Japan Meteorological Agency was saying that they are expecting another big one about Shindo 6 or 7 within the next 1 week. So that is one news that need to be cautioned, I guess. Dan so bagaimana? Basically ada a big aftershock or another new earthquake in the next 1 week. So itu yang dirisaukan sekarang ni.
Tapi yang pastinya gempa dan juga keadaan yang berlaku, bencana yang berlaku di tengah Jepun ini tidak memberikan kesan kepada bandaraya-bandaraya besar seperti di Tokyo, Osaka dan yang lain-lain? Uh, 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 at the moment, tidak ada effect. Maksudnya business as usual yang berlaku di Tokyo semuanya masih lagi keadaan yang sama, train dan juga sistem pengangkutan awam masih lagi berjalan dengan lancar dan juga aspek telekomunikasi juga tidak ada masalah buat ketika ini. Ya. Aminuddin, mungkin dapat diberikan bagaimanakah kita kalau di Malaysia ini mungkin ada yang mungkin risau ataupun tidak tahu bagaimanakah keadaan sebenar di Tokyo, tapi bagi Aminuddin yang sudah lama berada di sana dan juga mengetahui bagaimana informasi dan juga evakuasi itu dilakukan dengan cukup baik, bagaimana jaminan untuk rasa semuanya bertenang dan juga memantau situasi ini dengan baik? At the moment mungkin sebab experience kita yang 2011 tu memang was a big experience. So I think the Japanese government sekarang are a bit more cautious and know what needs to be done in terms of so rasanya tak perlu dirisaukan sekarang, tapi must still monitor jugalah, pantau jugalah situation tu. Kalau if we have to move to a higher space, then must go to higher space. So at the moment tak perlu dirisau rasanya. Dan tidak rasanya ada juga different from 2011 rasanya. State of emergency itu tidak seperti tahun 2011 dan juga kepada siapa yang ada perancangan untuk pergi Jepun dan sebagainya, semuanya masih lagi terkawal buat ketika ini. Buat ketika ini. Tapi yang macam saya sebut tadi, they are expecting another one in the next 1 week. Sebab dia sudah memantau activities for the last 1 year, and it looks like they would be expecting another one in the next 1 week. So itu aja yang rasanya macam a bit cautious juga lah. Dan buat ketika ini, seluruh media di Jepun memberikan tumpuan sepenuhnya kepada sistem amaran dan juga informasi terkini yang dilakukan dari masa ke masa. Ya. Televi semua on the news dah kan. Dah tak ada program TV. And then bagaimana ini mood mungkin untuk permulaan tahun baru bagi rakyat Jepun? Sudah pasti bukan sahaja di Jepun tetapi di seluruh dunia apabila kita memulakan tahun baru 2024 dengan berita bencana seperti ini, ianya adalah sesuatu perkara yang bukan sesuatu yang sedap untuk kita dengar dan juga kita ikuti. Mungkin Aminuddin, bagaimana itu bagi masyarakat Jepun, bagaimana berita ini disambut oleh mereka? Memang dia akan rasa affected, tapi rasanya sekarang priority is the safety of people in those areas, and of course the nuclear plants that could impact wider areas. So cannot be helped lah. Cannot be helped. Tak boleh nak buat kata apa. Rasanya sekarang ni just focus on making sure people in those areas are safe.